saya tambah ni, saya ada metafor sikit lah. Oh, Ada perumpamaan sikit lah tentang unit penguasaan PTG KL. Okey, unit penguasaan PTG KL ni dia ibarat lelaki tau, lelaki. Okey. Masalah hadapi tu setiap lelaki dalam dunia ni. Oh, macam tu. Apa dia? Okey. Kami sentiasa salah. Ambil tindakan salah, tak ambil tindakan pun salah. Bila kita tak ambil tindakan, dia katakan kita ni bersekongkol menceroboh. Okey. Bila kita ambil tindakan, kita dikatakan kejam. Kita dikatakan tidak berperis kemanusiaan, sebagainya. Asyik salah je. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ain, moderator bagi sesi ini. Selamat menonton podcast Celik Tanah PPTG WP. Untuk topik kita pada hari ini adalah mengenai pencerobohan tanah kerajaan. Dan bersama saya untuk membincangkan mengenai topik ini adalah panel kita, Cik Hisham Zulkifli. Terima kasih Puan Ain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hisham Zulkifli. Saya sebagai Ketua Penolong Pengarah di bahagian penguasaan dan teknikal PPTG WP. Dan saya telah mula berkhidmat di bahagian ini sejak tahun 2019. Jadi adalah sedikit sebanyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang boleh saya kongsikan dengan Puan dan juga pada para penonton sebentar lagi. Okey, terima kasih Encik Hisham untuk introduction yang diberikan. Dan sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita saksikan dulu iklan yang kita sediakan. Mana pula beli cukai tanah ni ya? Selalu setiap tahun dapat. Mana tahun ni? Tak ada pun. Cari apa Ain? Cari bil cukai tanah. Setiap tahun saya dapat tapi tahun ni tak ada pula. Oh, Ain tak tahu ke? Bil cukai tanah dah tak hantar secara fizikal. Semua secara online saja. Oh ya ke? Saya tak perasan pula ada tulis kat bawah bil ni. Ain boleh semak di portal Pejabat Tanah www.ptgwp.gov.my. Oh, senanglah kalau macam ni. Ya. Cantik. Kembali kita bersama dalam podcast Celik Tanah PPTG WP mengenai isu pencerobohan tanah kerajaan. So Encik Hisham, sebelum kita proceed lagi untuk topik ni lebih lanjut, boleh Cik Hisham terangkan sedikit mukadimah mengenai pencerobohan tanah kerajaan ni? Baik, Puan Ain, terima kasih. Okey, pandangkan topik kita pun pencerobohan tanah kerajaan. Jadi eloklah kalau saya cerita sikitlah tentang apa itu tanah kerajaan sebenarnya. Okey, untuk makluman Puan dan juga pada para penonton, tanah kerajaan ni ialah dia merupakan tanah-tanah kosong, tanah-tanah rizab dan juga tanah milik persekutuan. Okay, tanah kosong ni maknanya tanah yang tidak ada hak milik. Ya, dia tidak ada tuan tanah tu. Seterusnya untuk tanah rizab pula ialah tanah-tanah yang diwartakan untuk kegunaan awam. Sebagai contoh, kawasan lapang, kawasan hijau, taman rekreasi, tapak surau, yang mana yang tanah-tanah yang diwartakan untuk kegunaan awam. Yang seterusnya untuk tanah milik persekutuan ni ialah tanah-tanah milik yang didaftarkan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Jadi untuk 3 kategori tanah ni adalah tanah kerajaan. Jadi seterusnya tentang pencerobohan tanah kerajaan ni pula ialah mana-mana aktiviti yang dibuat atas tanah kerajaan tanpa sebarang kebenaran yang sah. Mana pendudukan secara tidak sah lah. Jadi apa ni, kalau saya rasa mungkin Puan pun maklum dan juga para penonton mungkin maklum jugalah. Dia mana-mana aktiviti ni dia ada pelbagai bentuk. Pelbagai jenis, pelbagai cara. Jadi daripada mula sekecil-kecil tanaman sampailah ke kilang lah, kilang-kilang haram lah. Jadi bila menceroboh ni maknanya dia orang masuk tanah kosong tu, tanah kerajaan tu, dan dia akan mulakan aktiviti lah. Sama ada dia bercocok tanam atau mungkin dia buat bengkel. Mungkin dia adakan bengkel besi buruk. Malah ada juga penjaja, penjaja di siar kaki sebagainya. Itu semua tu kena menceroboh tanah kerajaan.
Jadi menceroboh tenaga kerajaan ni dia merupakan satu kesalahan. Memang dah termaktub dalam kanun tata negara. Dia memang kita boleh kenakan tindakan, malah kita boleh kenakan compound sehingga RM500,000. Tapi untuk pencerobohan antara kerajaan juga, apa implikasi dia ialah pada kerajaan ialah tirisan hasil lah. Jadi bila dia menceroboh ni, sebagai contoh katakanlah dia berniaga, dia buka kedai makan. Okey, kat situ dia dah dapat keuntungan. Tapi satu sen pun dia tak ada sumbangan apa-apa kepada kerajaan. Dia dah berlaku ketirisan hasil. Jadi perkara ni patut dibantras lah. Dan selain itu ada juga berlaku juga kecurian pasir. Yang itu pun kira menceroboh tanah kerajaan, yang mana pasir ni sepatutnya dia kena mohon permit bahan batuan. Yang mana dia perlu bayar royalty. Tapi apa yang berlaku bila mencuri pasir ni, sekadar mencuri pasir dia akan jual lah. Dan ni pun tak ada hasil daripada kerajaan. Ni untuk antara contoh-contoh yang boleh saya kongsi dengan puan lah tentang pencemaran tanah kerajaan. Kira kalau dia ambil pasir daripada mana-mana tempat yang dikirakan sebagai tanah kosong pun, itu pun dikirakan sebagai pencerobohan tanah kerajaan. Sebab dia tak ada aktiviti, dia tidak mempunyai sebarang kebenaran yang sah daripada pihak kuasa negeri. Okey, pasir tu walaupun setakat dia konon nak korek daripada sini, masuk pergi sana pun dia perlukan permit bahan batuan. Okey, faham. Tidak berlaku ketirisan hasil pada kerajaan. Misal kata saya ada tanah kosong. Bukan saya ada tanah kosong. Saya nampak ada satu tanah kosong. Saya konon-konon saya nak buat bercucuk tanam di situ. Is it boleh saya proceed macam tu aja ke, ataupun saya kena? Tak boleh. Apa? Dinasihatkan untuk memohon lesen peruntukan sementara. Kalau katakanlah puan berhasrat untuk buat bercucuk tanam kat tanah kerajaan tu, dah kira menceroboh. Sebab tak ada sebarang kebenaran yang sah daripada pihak kuasa negeri. So rasanya mungkin kita punya penonton tu faham sebersikit mengenai tanah kerajaan ni apa. Ya. Saya proceed untuk soalan seterusnya. Ya, silakan. Okey. Kalau untuk pencerobohan tanah kerajaan ni, Cik Isham, boleh tak Cik Isham explainkan atau jelaskan mengenai pencerobohan ni? Apa yang biasanya jenis ceroboh, apa yang diorang sering lakukan? Okey, saya faham. Maksudnya maksud puan ni bentuk-bentuk pencerobohan yang berlaku di wilayah Besar Kuala Lumpur. Ya, betul. Okey, kalau ikut kita punya pangkalan data kita lah melalui rondaan dan juga hasil aduan, di Kuala Lumpur ni ada pelbagai bentuk pencerobohan. Sebagai contoh kebun-kebun haram, bengkel-bengkel besi buruk, itu memang banyak bengkel besi buruk ni. Penjaja, malah ada juga yang berupa kilang lah, kilang-kilang haram lah. Yang mana even kilang-kilang besar pun ada juga yang bukan halal lah. Yang memang tidak sah. Okey. Dan dari pengalaman saya, kilang yang dibina tu di atas tanah Rizak kawasan Lapang. Okey. Jadi benda tu berlaku. Tapi yang kebanyakannya bengkel besi buruk lah. Bengkel besi buruk. Dan malah yang buat yang lagi teruk bila ada bengkel-bengkel besi buruk sebagainya ni, kadang-kadang ada pula diselitkan dengan perniagaan lain. Okey. Jadi dah bercampur lah. Malah ada juga yang melibatkan rumah ibadat. Maksudnya dalam satu tempat ada 2-3 aktiviti yang berbeza dalam satu kawasan. Okey. Dan bila pencerobohan-pencerobohan pula bukan sahaja melibatkan warga negara, tapi ada juga melibatkan yang bukan warga negara. Jadi bila kita nak kawal tu dah makin susah lah, sebab dah melibatkan pelbagai bentuk pencerobohan dan juga bangsa lah. So bila benda tu macam Cik Isham cakap tadi, dalam tu ada kaitan dengan warga asing dan ada aktiviti-aktiviti lain. So bila misal kata ada buat untuk enforcement, maknanya bukan satu agensi je lah yang terlibat. Tidak, dia akan melibatkan banyak agensi. Sekiranya warga negara, cara pendekatan kita pun berbeza dengan bukan warga negara. Bila bukan warga negara ni, kita mungkin melibatkan dengan immigration. Jadi kita perlu menyebut pihak immigration untuk membantu operasi penguasaan. Macam kes yang paling terbaru tu lah. Okey. Jadi baru-baru ni. So macam tu lah jadi dia contoh dia. Macam tu. Okey. So antara jenis-jenis lain yang pencerobohan yang biasa dilakukan, especially di Kuala Lumpur lah.
Okey, kalau ikut pengalaman saya, kebanyakannya memang lebih pada bengkel-bengkel besi buruk lah. Okey. Yang ini yang paling banyak lah. Tak bengkel besi buruk, bengkel. Okey. Untuk tuan-tuan puan dan juga pada para penonton, sebenarnya biasanya lah aktiviti pensyaratan kerajaan ni dia akan mencemarkan pemandangan di Kuala Lumpur ni. Itu pasti. Jarang sekali lah ada satu struktur yang betul-betul elok. Okey. Yang detik. Tak ada. Biasa memang akan merosakkan keindahan Kuala Lumpur lah. Yang itu jugalah yang boleh menyumbang juga daripada aduan awam yang mana benda ni dia tak cantik lah untuk satu pandangan di Kuala Lumpur. Malah ada juga pencerobohan ni yang menyebabkan kerja ganggu. Sebagai contoh, mengganggu lalu lintas. Katalah gara-gara penjaja yang dibina di siar kaki sebagainya. Jadi kebiasaannya pencerobohan ni memang akan mengadakan satu implikasi yang negatif daripada satu kawasan tu. Okey, saya rasa saya faham dengan apa yang Cik Isham jelaskan tadi. Okay, sebelum kita proceed untuk soalan yang seterusnya, kita berehat dulu sebelum kita sambung. Okey. Anda pernah terima WhatsApp ini? Atau SMS ini? Atau email ini? Jangan risau, itu adalah mesej daripada PTGWPKL untuk semua pemilik hartanah di Kuala Lumpur. Okey, kita kembali untuk slot yang seterusnya. Okey, Cik Syam. Untuk isu pencerobohan tanah kerajaan ni, as in bagi pihak PPTG sendiri, apa biasanya SOP ataupun tata cara yang biasa digunakan untuk unit penguasaan dalam melaksanakan tindakan penguasaan? Okay. Boleh Cik Isham terangkan? Boleh, tak ada masalah. Okay, tentang SOP ni, kalau kita nak cerita SOP secara detailnya panjang lah. Tapi saya cerita Takut rigid lah pula kalau nak terangkan satu-satu. Serba sedikit boleh. Okay. Kita share sikit. Kita mulakan dengan aduan dululah. Okey. Jadi kalau dari segi SOP-nya memang kita akan terima aduan dulu daripada orang ramai. Tapi aduan ni bukan saja daripada orang awam. Ada juga aduan daripada agensi-agensi kerajaan dan ada juga yang aduan yang kita terima daripada yang melalui rondaan. Katakanlah kita kan ada jadual berkala, jadual rondaan tu. Oh, okey. Jadi sambil-sambil rondaan tu kita nampak ada pencerobohan. Itu pun salah satu permulaan untuk tindakan jugalah. Okay, kalau mula dengan aduan awam tadi, ada dua kaedah yang mana boleh dibuat aduan melalui portal PPTG.lp ataupun boleh juga buat aduan di pejabat penguasa sendiri di tingkat 2 PPTG yang mana pengadu akan mengisi borang aduan lah. Tapi kita lebih galakkanlah buat aduan melalui online. Sekarang kita semua dah online. Biasanya kalau aduan yang diberi oleh public, orang awam, apa yang perlu yang memudahkan lah kalau bahagian penguasaan sendiri untuk diorang lampirkan atau sertakan sekali untuk tu. Okay. Dalam aduan tu memang kita minta pengadu letakkanlah kawasan mana. Kawasan mana biarlah jelas supaya mudah untuk kami buat siasat dan lapor di tapak. Means dia tandakan lah mana kawasan yang tu. Kalau ada gambar pun kita alu-alukan. Ada gambar struktur ke gambar pencerobohan tu. Boleh sekalikan lampirkan sekali dengan borang tu. Atau kalau boleh online pun kita boleh upload kan gambar-gambar. Supaya mudah untuk kami ke tapak. Ke tapak untuk buat siasatan lah. Okey. Dan nak ingatkan juga pada puan dan juga pada penonton. Kita selepas terima aduan tadi tu, ikut SOP tadi dapat terima aduan, kita perlu buat siasat dan lapor. Yang mana kita perlu buat pengesahan dulu. Kadang-kadang mungkin juga orang awam ingat itu menceroboh tanah kerajaan. Okay. Tapi rupanya bukan. Dia tanah milik. Jadi bila tanah milik, kita tak bolehlah nak teruskan lagi tindakan. Jadi untuk tuan-tuan dan juga para penonton, kalau untuk tanah milik ni, pencerobohan tanah milik ni, dia alam jadi tanggungjawab pemilik tu sendiri untuk ambil tindakan. Jadi so kalau orang tu buat aduan pun tapi itu tanah milik, still kita tak boleh buat tindakan lah. Okay, kita akan menjawab balik lah pada pengadu tu, mengatakan setelah disiasat, ianya bukanlah tanah kerajaan dan ia menjadi tanggungjawab pemilik tanah tersebut lah untuk tindakan. Okay. Jadi pentingnya siasat dan lapor tu. Jadi kalau SOP kita tadi tu, kita terima aduan, kita akan buat siasatan dululah.
Okey, sekiranya bila buat siasat lapor tu confirm memang tanah kerajaan. Memang punca tanah kerajaan. Barulah kita akan keluarkan notis. Notis tu notis pentadbiran lah, yang mana notis tu kita nyatakan kepada penceroboh yang mana kita minta dia keluar daripada tapak lah, keluar dan mengosongkan tapak. Sebenarnya Puan Ain dan juga para penonton, kalau ikut dalam kanun tanah negara, tak ada sebut pasal notis pun. Okey. Sebenarnya memang pentadbir tanah ada kuasa untuk terus roboh dan bertindakan. Tapi memandangkan sebab kita nak bagi peluang dan ruang supaya tak adalah terlalu kasar tindakan kita tu, jadi kita keluarkan notis secara pentadbiran yang kita minta dia keluar sendiri secara sukarela atau dia buka struktur tu secara sukarela. Dan kita bagi tempoh lah. Tapi sekiranya pihak ceroboh tu masih berdegil, tak nak bekerja sama, dan kita akan laksanakan operasi. Okey. Biasanya macam Cik Syam kata tadi, dalam surat tu kita bagi tempoh. Kebiasaannya berapa lama tempoh tu? Okey, tempoh ni kalau dalam notis kita tak nyatakan berapa lama tempoh. Biasa kadang-kadang bila katakanlah anggota berkuasa kita ke tapak, kita akan bagi tempoh yang bersesuaian lah. Kalau kita lihat struktur tu tak susah pun untuk dia buka, mungkin kita bagi dalam 2 minggu. Kadang bergantung lah. Kadang-kadang penceroboh sendiri diminta. Dia bagi jaminan, dia kata dia perlukan lebih masa. Tapi kita akan minta dia sign satu borang aku janji. Okey. Supaya dia kena akur lah dengan aku janji tu, maknanya dah dipersetujui tempoh yang dipersetujui. Dan maknanya sampai tiba tempoh yang dijanjikan tu, kita tetap ke buat operasi juga. Kalau dah kosong, selesai lah. Okey. Kita dah boleh tutup fail lah. Kalau masih ada lagi atas, Masih lagi kita akan teruskan penguasaan. walau apa pun. Walau apa pun. Tapi saya terlupa nak sentuh sikit tadi. Sebenarnya kita kaedah untuk sebelum operasi ni kita akan ada satu mesyuarat dulu, mesyuarat penyelarasan. Okey. Pun sebenarnya ini adalah hanya SOP kita lah, SOP kita. Jadi mesyuarat penyelarasan ni kita akan berbincang dululah dan mengatur strategi bagaimana untuk kita ambil tindakan pada pencerobohan tersebut. So, untuk makluman puan dan juga para penonton, pencerobohan ni dia pelbagai. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang senang, ada yang susah. Jadi kalau untuk isu-isu yang berat, yang mana isu-isu yang mungkin ada isu sensitif, kita akan masuk dalam mesyuarat penyelarasan. Yang mana mesyuarat penyelarasan ni memang kita akan melibatkan semua agensi yang terlibat lah, agensi yang akan bekerjasama dengan kita. Malah kita akan menjemput juga pejabat MP lah bagi kawasan. Supaya kita nak elakkan berlakunya kekecohan ketika operasi sebagainya. Faham. Tapi kita pilih lah mana-mana kes-kes perubahan yang berat-berat. Kalau kes-kes yang kecil-kecil, yang mudah, kadang-kadang ada juga punca tanah kerajaan tapi dah tak beroperasi. Dan kebun tinggal, kerana mungkin bengkel buruk tapi dia biarkan structure je kan. Yang itu kita terus buat operasi je lah. Kita tengok kes macam mana. Kalau macam Cik Syam cakap tadi, dia bila buat untuk operasi tu, dia melibatkan agensi-agensi. Kebiasaannya agensi mana yang terlibat untuk buat operasi penguasaan? Untuk agensi ni kita akan lihat kalaulah struktur tersebut, sebagai contoh katalah pencerobohan di atas tanah rizab surau lah katakan, sebagai contoh kan. Maknanya tanah rizab surau maknanya kita akan melibatkan daripada pihak MAWIP. Jadi dia sebagai penyelenggara pengawal penyelenggara perlu ada latar tapak lah. Agensi yang wajib bersama kita ialah pihak DBKL. Yang mana DBKL lah yang akan membantu dari segi kekuatan anggota dan juga dengan jentera-jentera. Jadi untuk makluman para penonton, kita PTG ni unit penguasa kami terdiri daripada pentadbir tanah lah, pelbagai tanah. Dan kami tak ada jentera. Jadi kita perlu minta bantuan di BKL untuk menggunakan anggota penguasaan dewan dan juga jentera-jentera. Dari traktor, machinery semualah, backhoe semua tu kan. Jadi PTG ni berperanan sebagai pentadbir tanah yang mengetuai operasi penguasaan ke atas tanah kerajaan. Agensi terlibat ni bergantunglah. Kadang-kadang kita melibatkan daripada TNB, libat daripada Syabas, lepas tu pihak PDRM. PDRM ni untuk menjaga keselamatan lah. Jadi untuk pengetahuan para penonton juga, tak semua tapak tu terdedah pada risiko. Ada tapak-tapak yang mungkin tak ada isu.
keselamatan. Tapi kita tetap akan maklum pada PDRM supaya PDRM maklum akan ada operasi penguasaan, dan kalau ada berlaku kecohan kami dilindungilah. Kira part of SOP itulah. Part of SOP. Tapi kita akan jemput agensi ni bergantung kepada kes. Tapi untuk TNB, Syabas, DBKL, PDRM ni memang agensi yang wajib lah. Pasti akan ada di tapak. Itu macam Cik Isyam kata tadi, yang agensi tu macam contoh Mawib tu ikut pada itu Kesesuaian. pada yang Tu tanah rizab Mawib. tanah rizab dalam tanah rizab persekutuan tadilah. Tanah rizab yang diwartakan. Diwartakan. Yang itu agensi yang terlibat. Kalau yang macam untuk tanah kosong, Tanah kosong memang tanah kosong memang kita DBKL dengan tadilah PDRM seperti itulah. contohlah situasi. Okey. Ada satu tanah kosong ni. Okey. Macam Cik Syam kata tadi, penguatkuasa ada jadual untuk rondaan. Betul, okey. Misal kata masa minggu ni minggu sebelum ni dia datang, tak ada apa-apa. Okey. Okay. For the next few weeks or maybe the next month, rondaan, Ada susu. tiba-tiba ada satu struktur naik baru. Okey. Benda perkara tu macam mana diambil tindakan? Kalau katalah kita ada aduan, kita akan bertindak lah. Kalau katalah tiba-tiba next rondaan nampak ada struktur naik, pun sama kita akan terus tindakan lah. Tapi kita akan buat siasat lapor dulu lah. Kita kena sahkan dulu betul ke tanah tu tanah kerajaan. Okey. Antara mungkin juga tanah-tanah milik dia. Kan? Kadang di mata masyarakat nampak tanah terbiar ni macam tanah kerajaan. Tapi kadang ada pemiliknya. Jadi kita kena buat siasat dan lapor dulu. Faham. Okey Cik Syam, kita boleh proceed kepada soalan yang seterusnya. Boleh, silakan. Ini lebih kepada unit penguatkuasaan sendirilah di PPTG WPKL. As in untuk anggota di PPTG KL ni, unit penguatkuasaan tu terdiri daripada siapa? Okey, baik. Okey, untuk PTG KL ni ada sedikit berbeza kalau berbandingkan dengan unit penguasaan di negeri-negeri. Okey, di mana kalau di PTG KL ni kita terdiri daripada pentadbir tanah yang mana dia terdiri daripada penolong pegawai tanah. Itu kita panggil SO lah. Jadi kita dalam unit penguasaan ni kita terdiri daripada 14 orang. Termasuk saya untuk unit penguasaan lah. Dan kita tak ada anggota beruniform. Tak ada. Tak ada. Untuk PTG tak ada. PTG KL tak ada anggota beruniform. Dia tak sama dengan macam dekat negeri ataupun dekat daerah. Dekat daerah di Selangor semua dia ada anggota beruniform. Jadi di PTG KL tak ada. Jadi itu sebabnya bila untuk sebarang operasi penguatkuasaan ni kita perlu bekerjasama dengan pihak DBKL. Okey, faham. So yang PTG KL ni, unit penguatkuasaan adalah solely penolong pegawai tanah dan juga unit itu sahaja. Ya. Kita tak ada anggota beruniform. Jadi bila kita hanya boleh mengetuai operasi. Tapi kalau bab-bab untuk siasatan tanah semua kita buat lah. Tapi bila on the ground kita nak pergi operasi penguasaan tu memang kita perlu bekerjasama dengan pihak DBKL. Sebab DBKL dia ada anggota beruniform dia. Dan juga untuk pengetahuan para penonton juga, DBKL ni mempunyai jentera yang lengkap lah. Dia boleh hubung apa jua jenis struktur yang ada. Besar kecil semua lengkap. Jadi memang kita dah ada mutual understanding lah dengan DBKL. Bila operasi memang kita akan minta bantuan daripada diorang. Malah DBKL pun dah reserve dah waktu hari Selasa Khamis ke contohnya kan. Dah tahu dah ini kita standby untuk operasi PTG. Sebab untuk makluman dan juga para penonton, DBKL pun dia ada operasi dia sendiri. Yang mana yang tak melibatkan PTG lah. Jadi tadi balik pada cerita daripada soalan tentang kekuatan tadi, itulah dia kita semua terdiri daripada penolong pegawai tanah. Jadi tak ada anggota beruniform. Tak sama macam kat state. Kalau state dia ada anggota beruniform dia sendiri. So diorang lah sendiri yang buat kerja-kerja yang berkaitan teknikal di office dan juga on-site juga. Okay. So yang akan turun untuk buat operasi atau sebelum tu yang untuk serahan notis
pun mereka juga. Ya, sama juga. Apa ni, berumah tanah ni lah yang akan bagi notis sebagainya. Cuma besar operasi tu untuk kerja-kerja meroboh tu, nak meruntuhkan struktur tu, iaitu memang kita minta DBKL. Tapi atas arahan kita lah, kita yang mengetuai operasi tu. Jadi pihak DBKL pun tunggu arahan daripada kita lah. Bila kita kata roboh, dia roboh lah. So quite tough jugalah untuk unit penguasaan Quite ni. tough. Sebab untuk perempuan dan juga para penonton, kami 14 orang ni, inilah yang nak jaga 1 KL. Nak jaga 1 Pegang KL. 1 KL lah. Pegang 1 KL. Jadi memang dari segi kekuatan tenaga kerja tu memang agak terhad. Tapi tak apalah, setakat ni sebab masing-masing boleh bekerjasama, kita boleh lah. Kita buat lah. Apa yang tugas-tugas yang kita dah dia manahkan. Okey, faham. Berbalik kepada aduan tadi Cik Syam. Kadang-kadang aduan ni dia macam Cik Syam kata, especially aduan individu lah. Okey. Sama ada kita boleh melalui website ataupun yang datang ke Kaunter. ke kaunter. Boleh. Macam mana kalau aduan yang dia buat tu, kita cerita pasal public lah. Okey. Kita dah terima aduan dia. Okey. Dah buat, dah proceed. Tapi keadaan di tapak masih lagi sama. Kita dah ikut SOP. Dah buat aduan, dah buat siasatan, dah buat laporan, and then kita dah serve notice. Tapi datang lagi public datang buat aduan, kata aduan yang masih sama. lagi ada lagi. Adakah aduan yang pengadu yang sama atau pengadu berbeza? Mungkin ada pengadu yang sama atau mungkin ada aduan yang berbeza. Biasa kita akan respon lah dengan pengadu tu. Kita akan update dengan pengadu tu, katakan kita dah ambil tindakan sehingga ini tindakan kita buat kat mana. Katalah laporan tanah, sebut laporan tanah. Okey. Kalau kita dah bagi notis, kita sebut bagi notis. Kadang-kadang ada juga pengadu yang sama. Dia katanya bila nak operasi. Okey. Kita akan bagi tahulah apa ni, kenapa ada delay ke, kan, apa tindakan seterusnya. Kita akan bagi feedback lah kepada pengadu tu sendiri. Tapi itulah apa ni, saya suka ingat juga lah pada penonton lah, kalau nak mengadu ni bagi kerjasama lah. Apa ni, kita ada juga pengadu kadang dia tak nak bagi tahu dia siapa. Okey. Jadi kadang kita bukannya kita nak tahu dia siapa, kita senang nak hubungi dia semula. Kadang kita nak minta maklumat lebih lanjut, kadang-kadang kita nak update dia setakat mana tindakan kita. Jadi sebab kita pernah juga terima apa ni, aduan yang bertalu-talu sampaikan ke pihak atasan pun ada, tetapi kita tak dapat kenal pasti siapa pengadu tu. Okey. Jadi kita harapkan kerjasama daripada semua orang. Apa ni, kita mengalu-alukan aduan, tapi apa ni, bagilah detail, kan, bagi detail apa ni, siapa apa ni pengadunya, supaya senang untuk kita berhubung. Kadang-kadang kita nak minta apa ni maklumat tambahan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak update balik apa tindakan kita dah buat setakat ni. Okey. Kebiasaannya lah Cik Syam kan, dalam isu-isu pencerobohan tanah kerajaan ni, apa biasa halangan yang dihadapi dalam untuk menyelesaikan Halangan tu, kes-kes halangan ni? ketika operasi ke ketika nak sebelum operasi? Mungkin sebelum dan juga selepas ataupun ketika. Okey. Mungkin Cik Syam boleh ceritakan sama ada yang sebelum, semasa dan selepas. Okey, biasanya apa ni, Puan Ain dan juga para penonton, halangan ni memanglah apa ni, biasanya berlaku ketika ketika kita tengah nak ambil tindakan. Belum operasi pun dah ada masalah biasanya. Jadi halangan ni dia sangat-sangat subjektif. Dia apa ni, ada pelbagai. Tapi biasanya halangan ni ialah bila kita bagi notis, yang lazimnya para pengadu ni dia akan minta rayuan lah. Jadi sebenarnya kita pun ada perikemanusiaan. Apa ni, kalau aduan, kalau dia rayuan tu ialah meminta, dia memohon tempoh untuk dia keluar secara sukarela, dan tempoh tu juga apa ni bersesuaian, kita boleh pertimbangkan. Tapi kadang-kadang dia minta tempoh tu sampai setahun, 2 tahun, seolah-olah dia masih lagi nak ada aktiviti. Tak boleh lah. Jadi kita pun boleh lihat, kalau katakanlah minta tempoh tu ialah waktu yang cukup untuk dibuka struktur, kita benarkan, tapi kita akan pantau. Okey. Kita akan pantau dari masa ke semasa untuk pastikan nampak betul tak dia akan buka structure tu. Itu salah satu apa ni, halangan jugalah untuk kita teruskan operasi.
Dan selain itu ada juga yang mana penceroboh-penceroboh ni dia menggunakan dia approach dengan apa ni, orang-orang atasan lah. Okey, faham. Orang atasan supaya minta dihentikan, jangan ada operasi. Dia akan kadang-kadang dia menggunakan NGO. Benda semua ni nak menghalang operasi penguasaan. Yang ini susah. Sebab apa, bila kita terima aduan, kita akan buka fail. Buka fail, kita ada KPI kita sendiri. Jadi bila berlakunya halangan macam ni, dia akan buatkan kita tak dapat nak sempurnakan tindakan penguasaan tu. Tapi kita kalau dah ada campur tangan pihak ketiga, saya tak nak sebut lah pihak ketiga ni semua faham lah. Jadi yang buatkan kita akan delay lah tindakan tu. Jadi file tu tak boleh nak bergerak. Mungkin dia terhenti sehingga bagi notis. Sebab biasanya pihak penceroboh ni dia akan datang merayu, dia menggunakan kabel ke apa semuanya, dia setelah dapat notis. Malah ada juga yang menggunakan media untuk menghalang tindakan penguasaan tu. Jadi ini antara halangan cabaran lah untuk unit penguasaan untuk tindakan. Sekiranya tak ada isu ni, kita cepatlah ambil tindakan. Bila tindakan penguasaan pun kita hanya boleh tutup fail setelah sempurna. Maknanya atas tapak dah clear dah tak ada apa-apa lah. Kalau ada penangguhan pun file tu mesti terbuka lagi. Jadi lama akan jadi backlog. Kita nak elakkan semua tu. Itu antara cabaran daripada pihak penguasaan PTG lah. Macam Cik Hisham cakap tadi, sebelum nak buatkan operasi tu, ada penceroboh maybe boleh buat surat rayuan, boleh merayu. Dia merayu, tapi dia jadi budi bicara pentadbir tanah lah, sama ada untuk untuk kita pertimbangkan rayuan dia. Tapi biasanya kalau ada kewajaran, kita cubalah bantu, tapi tak adalah sehingga untuk kita membenarkan dia beroperasi, tidak. Jadi itu budi bicara pentadbir tanah. Dan tambahan tadi, ini ialah ketika nak ambil tindakan. Cabaran yang kita hadapi juga ketika operasi. Untuk tuan puan dan juga para penonton, tak semua penceroboh ni ialah penceroboh yang baik-baik. Jadi ada penceroboh yang berlatar belakangkan gangster dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita di unit penguasaan ni kita terdedah dengan ancaman lah. Ancaman ditapak, mungkin ancaman selepas operasi. Ada juga bila lepas operasi diorang datang balik ke pejabat kami, tiba-tiba marah-marah, mengamuk sebenarnya. So yang 14 orang tadi lah yang menghadap. 14 orang tadi itulah kena hadap dengan kena situasi. dengan gangster ke ataupun yang mana-mana yang berkaitan. Itulah. Betul. Jadi itu sebablah kita bekerjasama dengan PDRM untuk menjaga keselamatan. Dan bila ditapak tu pun ni pengalaman kita lah ya. Jentera semua dah ready dah. Nak robohkan struktur sebagainya, tapi terhenti sekejap sebab dah berlaku kekecohan dekat tapak. Dan mula dah ditanya siapa ketua operasi kan, mula nak mengamuk sebagainya. Benda tu membuang masa. Dan untuk pengetahuan para penonton juga, operasi ni melibatkan kos. Kos DBKL sebagainya, jentera-jentera semua itu semua melibatkan kos. Jadi katakanlah operasi tu ditangguhkan ataupun gagal, rugilah. Cuba kalau kata dia orang boleh bagi sama, silap tak perlu pun kita nak buat operasi kan. So in the meantime, lepas kita notiskan mereka, kalau mereka buka sendiri, so kita tak perlu. Tak ada masalah. Kita habis kuat mungkin buat operasi kecil-kecilan lah sekadang ataupun nak clearkan tapak macam tu je lah kan. Jadi kalau bila dah penceroboh tu kosongkan tapak, makna barang-barang berharga semua dia dah ambil. Malah untuk tuan puan juga even kalau katalah hoarding tu pun semua tu ada harga. Biasa dia akan selamatkan juga. Kalau kita roboh semua rosak dan dah tak bernilai lagi lah barang-barang dia orang kan. Out of curiosity lah. Apa dia? Ada ke yang penceroboh-penceroboh ni datang buat rayuan, kata mungkin boleh diberikan sebagai tapak ganti ke atau whatsoever ke? Ada. Macam mana? Ada. Biasanya kita tak akan bagilah tapak ganti sebab dia menceroboh. Kita hanya boleh nasihatkan dia sendiri carilah tapak yang bersesuaian untuk dia memohon. Tapi tidaklah menjanjikan pula untuk kelulusan.
Kalau macam tu saya pun Kita tak menjadi kelulusan dan kita juga tak menjanjikan yang sementara dia mohon tapak lain tu, Okey. dia boleh beroperasi lah tapak yang dia ceroboh tu. Tak. Ah, Biasa kita minta dia clearkan juga tapak tu. Terus kita buat operasi. Walaupun dia jumpa tampak lain pun, tapi still kena ikut prosedur Kena ikut jugalah. prosedur. Dia kena mohon dulu. Tunggu lulus dulu. Dan okey lah. Biasanya sepanjang operasi yang unit penguatkuasaan buat, macam mana penceroboh tu on site? Adakah semua semua smooth saja ataupun Okey. ada provokasi ke ataupun Kebiasaannya memang ada provokasi. Okey. Kebiasaannya. Jadi sama ada provokasi itu teruk ataupun sederhana atau tak ada provokasi lah. Ada juga penceroboh yang tak ada provokasi. Tapi kebanyakannya memang ada provokasi lah. Tapi sama provokasi itu dia kadang-kadang bukan penceroboh tu sendiri. Dia ada pihak ketiga yang akan backup dia orang ni. Mungkin dia NGO sebagainya. susah juga ni. Memang susah. Memang mencabar. Okey, Cik Syam. Ya. Biasanya untuk unit penguatkuasaan sendirilah di PTG KL, Okey. apa masalah yang biasa dihadapi? Masalah okey, kalau kata masalah tu dari segi manpower lah, dari segi manpower. Sebab tadi pun saya dah sebut tadi kita ada 14 orang. Okey. Okey. Nak Cik Syam kata kita unit penguatkuasaan bukan macam negeri-negeri dan Ya, juga betul. daerah-daerah. Okey. Betul. Jadi manpower lah. Lepas tu kita pun tak adalah jentera. Dan kita juga kekurangan tempat letak. Kita sebenarnya kita ni boleh merampas. Okey. Kita boleh rampas lori yang curi pasir. Tadi cerita pasir tadi kan. Alright. Jadi berlaku kekangan tu lah terhad. Kita punya sumber tu terhad sikit. Jadi kalau katakanlah kita ada sumber dan jentera tu mungkin boleh membantulah, atau sekurang-kurangnya mungkin kita boleh tambah lagi kita punya tenaga kerja kita. Okey. Tapi untuk penguatkuasaan isu-isu penguatkuasaan bagi pencerobohan ni kita tak ada perampasan lah, kecuali yang macam Cik Syam kata tadi lebih pada pasir, lori-lori itu je lah. Ya. Okey, faham. Pada Cik Syam sendiri mengenai isu pencerobohan tanah kerajaan, apa pendapat Cik Syam? Pencerobohan ni okeylah, saya ingatkanlah kepada yalah kita dan juga kepada para penonton lah kan. Kita pun dia jadi penceroboh juga sebenarnya. Okey. Jadi sebenarnya kita perlu ambil serius lah tentang pencerobohan tanah kerajaan ni, sebab ia memang merupakan satu kesalahan dan juga ia menyebabkan ketirisan hasil daripada kerajaan. Saya bagi satu senario macam ni lah Puan. Kita ada rumah, kita ada tanah. Okey, kata-kata semua para mesti ada rumah dan tanah. Bila kita ada rumah, kita beli, kita bayar cukai tanah, kita bayar cukai pintu sebagainya kan. Jadi takkan kita nak biarkan orang lain menceroboh tanah kerajaan yang boleh tak bayar apa-apa pada kerajaan. Lepas tu malah yang ada yang berniaga keuntungan sewenang-wenangnya, okey, tanpa menyebabkan ketirisan hasil pada kerajaan. Kita bayar cukai. Okey. Jadi orang kita tak tahu kita nak sokong dia orang, nak support dia orang. Jadi saya harapkan para penonton dan juga semua kita semualah ambil serius lah tentang pencerobohan kerajaan ni. Bekerjasamalah dengan PTG KL. Kalau nampak ada sebarang unsur-unsur pencerobohan, buat aduan. Jadi benda ni kita kena cooperate lah, kita kena kerjasama. So, apa kesimpulan dan pesanan Cik Syam kepada penonton kita? Oh, dah terus pesanan dah? Dah. Oh, macam dah nak habis dah ni kan? Panjang sangat isu ni. Kita kena buat lain punya sesi. So, untuk hari ni, apa pesanan Cik Syam untuk hari ni? Saya rasa pesanan, dah pesanan tadi tu. Oh, kalau ada tambahan mungkin? Tambahan? Okey, boleh lah. Saya tambah ni, saya ada metafor sikit lah. Oh, Ada perumpamaan sikit lah tentang unit penguasaan PTG KL ni. Okey, unit penguasaan PTG KL ni, dia ibarat lelaki tau, lelaki. Okey. Masalah hadapi itu setiap lelaki dalam dunia ni. Oh, macam tu. Apa dia? Okey. Kami sentiasa salah. Ambil tindakan salah, tak ambil tindakan pun salah.
Bila kita tak ambil tindakan, dia katakan kita ni bersekongkol dan menceroboh. Okay. Bila kita ambil tindakan, kita dikatakan kejam. Kita dikatakan tidak berperi kemanusiaan sebagainya. Asyik salah je. Tapi sebenarnya apa saya nak bahas tu sini, sebenarnya kalau boleh cubalah ada perspektif yang berbeza. Lihat sebenarnya kami ni hanya melaksanakan tanggungjawab berlandaskan undang-undang. Jadi sebenarnya kami hanya melaksanakan tugas. Kalau boleh janganlah lihat sebagai perkosaan ni hanya nak bertindak untuk menganiaya orang ke macam. Tidak. Sebenarnya ada cara dia untuk dia orang nak menduduki secara sah tanah kerajaan. Buatlah permohonan mengikut prosedur sebagainya. Dan saya juga mengharapkan kerjasama daripada masyarakat supaya buatlah aduan dan support penguasa PTG ni untuk tindakan penguasaan. Dan terutamanya dari pihak media lah. Kita we need your support. Bila kita buat operasi, kita boleh bagi story. Kata tolonglah cover kan. Kita buat tindakan ni untuk kebaikan semua orang. Itu sajalah kesimpulan yang boleh saya buat sini. Dalam metafor yang Cik Isham kita bagi pada pagi petang. Aduh. Okey, Cik Isham, terima kasih untuk perkongsian kita pada sesi kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga kerana menonton podcast Celik Tanah PPTG WP untuk sesi kali ini. Anda boleh subscribe, like dan share podcast kami untuk mengikuti perkongsian ilmu berkenaan urusan tanah di wilayah persekutuan terutamanya. Sekian dulu daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.